محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dikasihi lagi dimuliakan Tuan Pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, tuan guru, tuan-tuan perempuan, ayah ibu, para hadirin, anak-anak sidang jemaah, mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur yang tidak terhingga kita rafa'kan ke hadrat Allah pada malam ini dengan izinnya. Dapat kita bersama-sama diberi rezeki untuk hadir solat maghrib berjemaah, dan seterusnya kita melapangkan sedikit masa bagi menyambung bacaan kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat kepada hamba-hamba Allah. Muka surat 10, nasihat yang keempat di bawah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Memetik riwayat dari Syekh Abdul Muqti Samlawi, diriwayatkan dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam. Ya, Nabi kita tanya pada malaikat Jibril, Sifli hasanati Umar. Faqala law kanatil biharu midadan wasyajaru iqlaman lama hasartuha. Faqala sifli hasanati Abi Bakrin. Faqala Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Kemukakan kepadaku, kata Nabi, ya, sifatkan kepadaku, ceritakan kepadaku tentang hasanat, kebaikan Sayyidina Umar. Lalu Jibril menjawab, seandainya lautan al-bihar, lautan menjadi tinta, menjadi dakwat, dan pohon-pohon pula wasyajar aqlaman, menjadi pena. Aqlaman jamak bagi qalam, menjadi pena. Nescaya aku malaikat Jibril tidak akan mampu hasartuha, menghitungnya. Lalu Nabi SAW bertanya pula, sekarang kemukakan, ceritakan, beritahu kebaikan Sayyidina Abu Bakar. Maka berkata Jibril, Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakri. Sayyidina Umar adalah salah satu kebaikan dari kebaikan ataupun beberapa kebaikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, itu dia punya terjemahan. Kita tengok huraian. Sememangnya banyak hadis yang meriwayatkan tentang fadilat ataupun keutamaan, kelebihan para sahabat besar. Ya, para sahabat besar ni para sahabat utama, bukan badan besar. Ya, para sahabat yang otai-otai, ya, yang kanan. Antaranya seperti khulafa ar-rasyidun. Khulafa ni jamak daripada khalifah. Kalau satu mufrad khalifah, khalifatani, kalau banyak khulafa. Dan beberapa sahabat-sahabat yang lain. Untuk lebih jelas lagi tentang sejarah keagungan para sahabat, pembaca ni kita semua, termasuk saya, disarankan membaca buku yang bertajuk Sejarah 133 Wira Rasulullah
disusun oleh penterjemah, diterbitkan oleh Al-Hidayah Publisher Kuala Lumpur. Ini satu saranan yang datang daripada penterjemah kitab kita ni, Al-Fadhil Ustaz Masruhan Kiai Khatib Al-Hafiz. Beliau ada menyusun satu kitab sirah bertajuk Sejarah 133 Wira Rasulullah. Ataupun carilah apa sahaja tajuk berkenaan dengan para sahabat, apa versi, apa terbitan, tak menjadi masalah. Yang penting kalau boleh kita ada koleksi simpanan kisah hidup para sahabat. Dan bukan sekadar kita buat koleksi susun cantik-cantik atas para atau dalam almari, tapi untuk dibaca, dibaca, dihadam, ditekuni. Adalah sangat baik untuk difahami bahawa mafhum dan maksud hadis yang kita baca ni lebih kepada makna mubalaghah. Lebih kepada makna mubalaghah. Yakni menggambarkan betapa besar keagungan, betapa besar keimanan dan kebaikan kedua-dua sahabat yang dinyatakan, iaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Apa makna mubalaghah? Mubalaghah ni dia guna bahasa yang berlebih-lebih. Bila Nabi tanya, wahai Jibril, cuba ceritakan kepada aku kebaikan Sayyidina Umar. Jibril kata, kalau air lautan menjadi dakwat, pohon-pohon menjadi pena, nescaya aku tak mampu menulisnya. Ya ke malaikat Jibril tak mampu tulis? Jawapannya tidak. Sudah pasti malaikat Jibril mampu menulis. Bahkan ada malaikat yang dikhususkan untuk mencatat, merekod segala kerja buat kita, iaitu malaikat Raqib dan Atid. Jadi malaikat Jibril kata tak mampu tu kenapa? Itulah mubalaghah atau balaghah. Tapi mesej sebenarnya ialah nak bagi tahu betapa besarnya sumbangan pengorbanan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Betapa hebat dan tingginya keimanan kedua-dua sahabat yang paling kanan ini. Sayyidina Abu Bakar boleh kita katakan penghulu bagi sekalian para sahabat. Penghulu. Kalau sahabat ni, Sayyidina Abu Bakar presiden, Sayyidina Umar timbalan presiden. Lebih kurang begitu, masya-Allah, tabarakallah. Dan saya nak berkongsi satu babak ketika Sayyidina Abu Bakar sudah berada di hujung-hujung pemerintahannya. Sebelum melepaskan pemerintahannya kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab, beliau bertanya kepada pegawai yang menjaga keuangan, bertanya tentang selama dia menjadi khalifah, berapakah jumlah gaji yang telah diterimanya. Sayyidina Abu Bakar ini tuan-tuan, dia memerintah tak lama, paling pendek 2 tahun. Berbanding 4 khalifah yang lain, Sayyidina Abu Bakar yang paling pendek 2 tahun. Jadi pegawai keuangan dia pun kira lah, selama 2 tahun dia menjawat jawatan sebagai khalifah, jumlah keseluruhan dikatakan sekitar 6,000 dirham. Gaji yang dia dah terima bulan-bulan lah, campur-campur semua 6,000 dirham. Maka apa yang dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar tuan-tuan? Dia jual satu ataupun sebidang tanah milik dia, dia jual, dan dia dapat harga yang mungkin sekitar 6,000, 7,000 atau 10,000 dirham. Maka duit hasil jualan tanah itu dia pulangkan balik ataupun dia beri kepada Baitul Mal sebanyak 6,000 dirham. Jadi bila pegawai keuangan dia tanya untuk apa ni, dia kata ni aku pulangkan balik gaji aku. Kenapa pula? Itu memang hak kamu, memang hak khalifah. Dia kata aku bimbang, tugas yang aku beri, khidmat yang aku beri kepada rakyat tidak setimpal dengan gaji yang aku terima. Gaji ni banyak sangat bagi dia, sedangkan apa yang aku beri kepada rakyat tak memadai. Ini yang kata Sayyidina Abu Bakar ni tuan-tuan, masya-Allah.
Ya, hebat. Itu satu babak daripada sekian banyak babak. Baik. Dan Al-Quran sendiri merakam secara jelas. Antaranya kita boleh rujuk surah At-Taubah ayat 100. Ya, surah At-Taubah ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini yang dapat gelaran radhiyallahu anhum wa radu'an. Sesungguhnya Allah redha kepada mereka dan mereka sudah pastinya redha kepada Allah. Kemudian hadis riwayat Imam Bukhari sebagai tambahan, Nabi sebut khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik ya, generasi adalah generasi pada kurunku, ya. Qarni ni kurunku, yakni merujuk kepada generasi ya, para sahabat radhiyallahu anhum. Bahkan tuan-tuan para hadirin, Nabi mengingatkan kita dalam bentuk larangan, warning. Nabi warning ya. Nabi kata apa? La tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu atau kama qala. Hadis Bukhari. Jangan sekali-kali kamu mencela sahabat-sahabatku. Kita dilarang. Bahkan itu menjadi pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jangan mencela, jangan memaki hamun para sahabat walau seorang sekalipun. Kalau ada golongan yang mencela, menghina, mengutuk para sahabat, maka ketahuilah biasanya itu adalah golongan Syiah. Syiah memang sudah ditarbiah begitu. Mereka kutuk memang tak bagi can, rapat. Tak ada rasa malu, tak ada rasa bersalah. Ya, sedangkan Nabi dah mengingatkan, jangan sekali-kali kamu mencela, kamu memandang buruk sahabat-sahabatku. Kerana apa? Kerana sesungguhnya kalau ada salah seorang di kalangan kamu yang menginfakkan harta. Harta tu apa? Zahaban, emas. Punya kaya. Dia sedekah, dia infak emas sebesar gunung Uhud. Itu sama sekali tidak mampu menyaingi sahabat-sahabatku yang infak walaupun hanya satu mud je. Satu bekas kecil, kita infak sebesar gunung Uhud, emas pula tu. Tak mampu menyaingi sumbangan infak dari para sahabat, walaupun sahabat mungkin infak satu mud, wala nasifahu, atau mungkin separuh daripada satu mud itu. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Sebab itu macam yang disarankan tadi, bagi kita yang belum ada kitab atau buku berkenaan kisah para sahabat, tolong cari dan dapatkan. Ya, cari dan dapatkan. Untuk anak-anak pelajar-pelajar tahfiz, balik asrama lagi, ambil kertas kosong, ambil pen, secara spontan, tanpa merujuk mana-mana kitab, tanpa menggoogle, ya, menggoogle mana-mana laman web, terus tulis nama para sahabat yang anda ingat, yang kalian ingat berapa orang. Boleh tak lepas 10, boleh tak lepas 20, boleh tak melepasi 30. Para sahabat yang terlibat dalam perang Uhud berjumlah 313. Keseluruhan para sahabat mengikut Imam As-Suyuti berjumlah 120,000 lebih kurang. 100,000 ataupun tidak melepasi 124,000. Jadi banyak. Ya. Kalau kita boleh dapat dalam 20-30 orang pun kira cantiklah. Biasa kalau kita buat program dengan budak-budak, remaja-remaja, anak-anak pelajar di sekolah, biasanya kita akan bagi kertas kosong lah. Bagi kertas kosong seorang satu, bagi pen. Mula-mula kita kata, okey, tulis nama artis yang anda tahu. Sebut artis je, yeay, ya bedu-bedu, yes. Sepenuh-penuh muka surat tu. Ada yang angkat tangan, ustaz ada kertas lagi tak? Ada kertas, tak cukup. Banyaknya, artis K-pop, artis macam-macam pop lagi ditulis. Bila dah selesai kita kata, okey, tulis nama para sahabat. Alah,
Bila sahabat, alah, itu tengok kanan, tengok kiri, tengok kawan, tengok sebelah. Apa? Siapa? Jadi jangan sampai nama-nama sahabat kita, sahabat Nabi, generasi terbaik ini seolah-olah tenggelam, tertimbun di balik nama-nama orang yang tak sepatutnya kita kenal pun. Ya. Balik nanti cuba chat, ambil kertas, spontan tulis. Ya. Paling tidak 10 nama sahabat yang dijamin masuk syurga. Kan ada 10. Sayyidina Abu Bakar dah tentulah, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, 4 ni memanglah. Ya, kemudian siapa? Talhah bin Ubaidullah, ya, Abdul Rahman bin Auf. Siapa lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah ibnu Jarrah, Zubair bin Awam. 10 sahabat yang Nabi sebut secara direct dijamin masuk syurga. Maka ulama bincang, apakah sahabat-sahabat lain tak masuk syurga? Jawapannya ya, masuk syurga. 10 itu top 10 yang mengungguli carta, top 10. Yang lain semua masuk syurga. Bahkan ada satu hadis saya baca di sini, la yadkhulun nar ahadun mimma baya'a tahta syajarah. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Tidak akan masuk neraka, kata Nabi, takkan. Ya? Mereka yakni sahabat yang terlibat dalam bai'ah di bawah pohon, yakni perjanjian atau kita sebut bai'atur ridwan. Dan banyak hadis-hadis lain yang menggambarkan, yang memberi faham kepada kita bahawa semua generasi para sahabat adalah ahli syurga. Cuma 10 ni secara istimewa menduduki ranking yang teratas. Hafal nama 10 sahabat yang masuk syurga. Ya, kalau kita boleh hafal pemain-pemain Manchester United kan, apalah sangat. Kan, pemain Liverpool boleh hafal. Ya. Dan banyak lagi nama-nama yang tak sepatut kita hafal, kita hafal. Nama yang sepatut hafal, tak hafal. Ya. Jadi kita kena ubah budaya kita, ya, cara hidup kita, biar ya, kita lebih mengenali generasi para sahabat. Sebab tu Islam ni dalam surah An-Nur disebut la syarqiyah wala gharbiyah. Kita tidak memandang ke barat, tidak memandang ke timur. Nak maju, nak hebat, nak cemerlang kan? Orang Islam nak hebat, bukan pandang ke barat, bukan pandang ke timur. Habis nak pandang siapa? Pandang kepada Nabi dan para sahabat. Sebab Nabi dah sebut mereka adalah generasi terbaik. Tak ada yang terbaik dah lepas tu. Jadi kalau kita nak terbaik, kena follow yang terbaik lah. Mereka adalah ikon, mereka adalah idola. Ya, mereka adalah, kita kata apa? Inspirasi. Yang sangat luar biasa. Hendaklah maklum, sambung, bahawa sebaik-baik manusia adalah orang yang tidak mengenepikan perkara-perkara duniawi, malah sentiasa mengambil berat ke atas nasibnya di akhirat kelak, agar menikmati kebahagiaan yang sebenar. Dalam hal ini dinyatakan seperti mana berikut: aizzud dunya bil mal wa aizzul akhirah bisalihil a'mal. Keluhuran, kehebatan dunia dicapai dengan harta, bil mal. Sedangkan keluhuran, kehebatan, izzah akhirat dicapai dengan amal soleh. Aizzud dunya bil mal. Okey, cuba anak-anak, pelajar-pelajar ikut. Aizzud dunya bil mal wa aizzul akhirah bisalihil a'mal. Dia punya rima hujung tu senang je. Mal. Aizzud dunya bil mal wa aizzul akhirah bisalihil a'mal.
Nak hebat dunia dengan harta, nak hebat akhirat dengan amal yang soleh. Solihil a'mal. Okey, dia nak bagi tahu apa? Tadi kita dah sebut berulang-ulang bahawa generasi terbaik adalah generasi para sahabat. Maka jangan kita fikir begini, alah ustaz, bolehlah. Apa yang boleh? Iyalah, bolehlah para sahabat ni hebat. Sebab dia tumpu akhirat je. Dia hanya memberi tumpuan kepada akhirat sahaja. Sebab itulah mereka hebat. Maka kita kata tidak, bukan. Bukan begitu. Itu maksud dia. Hendaklah maklum bahawa sebaik-baik manusia adalah orang yang tidak mengenepikan perkara-perkara dunia. Jadi sahabat hebat bukan kerana mereka 24 jam beriktikaf di masjid, tak peduli pasal dunia. Para sahabat hebat bukan daripada pagi sampai malam berzikir tak henti-henti. Bukan. Ada yang jadi hartawan, ada yang jadi panglima perang, dengan macam-macam bidang. Maknanya apa? Seimbang. Keseimbangan. Dan dalam keseimbangan itu sudah pasti prioriti keutamaannya adalah akhirat. Jangan kamu mendahulukan dunia sehingga akhirat kamu tercicir. Itu dia. Dengan demikian urusan dunia tidak akan menjadi kuat dan maslahah melainkan dengan harta. Walaupun kita faham harta bukan segala-galanya, duit bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya memerlukan harta, memerlukan dana, memerlukan duit. Seperti halnya urusan akhirat akan menjadi kuat dan maslahah hanya jika dicapai dengan amal yang soleh. Baik. Jadi maknanya harta pun kita nak, pahala pun kita nak. Kalau di dunia kita berjaya jadi jutawan, di akhirat pun kena jadi jutawan juga, jutawan pahala. Itu maksud dia. Ya? Kita nak hidup kat dunia kena ada duit, kena ada gaji. Itu yang bekerja tu. Boleh beli rumah, boleh sewa rumah. Kalau yang dah ada anak-anak nak hantar pergi sekolah, duit belanja, yuran, beli baju, itu memerlukan harta duit. Tetapi ingat, kita akan pergi akhirat. Akhirat dia tak guna duit dah, dia guna pahala. Segala transaksi di padang mahsyar semuanya pahala versus dosa. Duit ringgit tak valid. Duit ringgit untuk habuan kita di dunia. Tapi akhirat, tempat yang kita nak hidup selama-lamanya, itu memerlukan pahala. Nak pahala, amal soleh. Itu maksud tadi, aizzud dunya bil mal wa aizzul akhirah bisalihil a'mal. Boleh tangkap tak? Cuba anak-anak tahfiz sebut tanpa ustaz mendahulukan. 1, 2, mula. Dah macam bunyi cerita Piramli ya. Baik. Aizzud ni aizah kemuliaan. Aizzud dunya, kehebatan di dunia ni bil mal. Wa aizzul akhirah bisalihil a'mal. Okey. Orang nama Izzuddin kan? Izzuddin. Kemuliaan agama, kemegahan agama. Okey, habis. Kita pergi nasihat yang kelima daripada Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Nasihat pertama yang kita baca mula-mula dulu hadis Nabi. Nasihat kedua turun Sayyidina Abu Bakar. Yang tadi ni Sayyidina Umar, yang ni pula Sayyidina Uthman. Biasa disusun gitulah untuk awal kitab. Apa kata Sayyidina Uthman? Hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Hammu bingung, dia terjemah bingung. Ya.
Hammud dunia, bingung dalam memikirkan perkara dunia. Apa jadi? Zulmatun, gelap hati, fi qalbi, akan menjadikan hati gelap. Wahammul akhirah, sedangkan bingung. Bingung. Kalau bengong, lain kan? Bingung. Memikirkan akhirat, nurun fil qalbi, akan menjadikan hati terang, nur, bercahaya. Nur, cahaya kan? Dalam Quran ada surah An-Nur. Kalau satu cahaya, nur. Dua, nurani. Kalau banyak, kalau jamak apa? Dia punya plural. Nur. Kalau banyak, anwar. PMS kita, anwar. Itu jamak tu, daripada nur. Okey, baik. Ini kata-kata Saidina Osman. Tengok dia punya huraian. Maksud asar di atas. Maksud asar. Asar ni bukan semayang asar. Itu ain sod ra, asar. Yang ini ejaannya kalau Jawi dia ataupun teks Arabnya alif sa-ra. Alif sa-ra, itu asar. Asar, bukan asar. Maksud asar di atas, apa dia asar? Kata-kata sahabat. Kalau kata-kata Nabi kita sebut hadis. Kalau kata-kata sahabat kita tak sebut hadis, kita sebut asar. Itu istilah dia. Maksud asar di atas dari tinjauan tasawuf, dari tinjauan dunia tasawuf, ilmu tasawuf ataupun jendela tasawuf ialah bahawa seseorang ni siapa-siapa saja termasuk diri kita sendiri, pada umumnya, pada ghalibnya, apa lagi, pada kebiasaannya akan lupa dan lengah terhadap kepentingan akhirat apabila dia terlalu disibukkan oleh perkara-perkara dunia. Kerana itulah hati akan menjadi gelap. Ni Saidina Osman ingatkan kita, siapa yang terlalu sibuk fikir pasal dunia, celik-celik daripada pagi sampai tidur 24 jam, yang dia susah hati bab dunia, yang dia rungsinkan bab dunia, maka itu akan mendedahkan kepada hatinya berpotensi untuk jadi gelap. Na'udzubillah. Jaga-jaga. Ya. Pikiran kita hanya dipusatkan, difokuskan dunia, 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 dunia. Maka hatinya terdedah ataupun boleh menjadi gelap. Kerana apa? Itu disebut tadi ilat dia. Pada umumnya seseorang itu akan lupa, akan lalai, akan lengah terhadap kepentingan akhirat apabila terlalu disibukkan oleh perkara dunia. Kerana itulah, kerana tu ilat di situ, hatinya akan menjadi gelap. Na'udzubillah min zalik. Habis tu memang tak boleh fikir pasal dunia ke Ustaz? Sedangkan kita hari-hari fikir pasal dunia. Melainkan, baru lega sikit. Ada istisna ya. Melainkan, kecuali. Kecuali orang tersebut, seseorang ni tadi, dalam mengurus dunia, walaupun dia sibuk mengurus dunia, walaupun pemikirannya tertumpu kepada dunia, tetapi semata-mata diurusnya itu untuk kepentingan akhirat,
dengan hati yang ikhlas. Tu. Misalnya dia bawa contoh, sebab mungkin tak apa nak faham kan, tak apa jelas. Misal seorang ahli perniagaan yang menggunakan harta kekayaannya untuk kepentingan jihad dan perjuangan Islam, seperti apa yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Nabi, antaranya Abdurrahman bin Auf. Ni Abdurrahman tadi kita sebut 10 sahabat top 10 yang dijamin masuk syurga. Hartawan, jutawan, bahkan mungkin bilioner. Begitu juga Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Ini semua hartawan-hartawan, usahawan-usahawan, pedagang-pedagang yang kaya raya, tapi kekayaan itu, duit itu digunakan untuk infak fi sabilillah, wakaf, sedekah, keluar zakat, bantu orang miskin, bantu orang susah, bantu anak yatim, bangunkan pondok, madrasah dan seumpamanya. Walaupun berniaga tu duk fikir dunia ni macam mana nak untung, berurusan dengan masyarakat, bermuamalah, tapi sembahyang tak tinggal, jemaah tak tinggal, Quran tak tinggal. Yang ni selamat, insya-Allah. Atau dia bawa contoh lain, pakar sains dan teknologi yang menggunakan kepakarannya untuk menjunjung tinggi agama Islam. Wa kalimatullahi hiyal ulya. Nak menjadikan kalimah Allah itu berada di tempat yang tinggi. Contoh seperti sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi, pakar dalam strategi perang. Salman Al-Farisi, bila sebut Farisi kita pun fahamlah, Parsi. Guru saya menyebut Salman Al-Farisi ni dahulu dia salah seorang daripada Brigadier tentera Iran yang memang hebat, pakar dalam selok-belok strategi perang. Maka dia gunakan kepakaran dia, pengalaman dia di Parsi, bantu Nabi dan tentera Islam ketika itu dalam perang Khandaq. Salman Al-Farisi lah yang mencadangkan kepada Nabi untuk menggali parit dalam perang Khandaq, ataupun dikenali juga dengan nama perang Ahzab. Dalam Quran ada surah Al-Ahzab. Tu. Budaya Arab tak ada lagi berperang gali parit. Dia orang terkejut, kenapa kena gali parit? Tak apa, gali je. Cadangan Salman Al-Farisi itu dipersetujui oleh Nabi SAW. Jadi apabila tentera-tentera musuh yang terdiri daripada Yahudi dan puak kafir Quraisy Mekah, itu nama Ahzab. Ahzab ni pakatan jahat, gabungan orang kafir. Mereka tak dapat nak menembusi atau melepasi parit tu. Lebar parit tu, kalau bahasa mudahnya, kuda yang paling laju pecut, nak lompat tak lepas. Dia punya lebar. Sekarang kita boleh search Google, YouTube, type parit perang Khandaq. Kita akan dapat maklumat berapa dalam, berapa panjang, berapa lebar, semua ada. Cuma di sana akan ada khilaf lah. Ulama ni kata begini, ahli sejarah kata dalamnya begini. Tapi paling mudah, lebarnya kuda yang paling laju bila pecut nak cross tu tak lepas. Kalau meloncat juga jatuh dalam parit tu. Berapa lama Nabi gali parit tu, memakan masa berapa lama? Seminggu, 2 minggu. Semua tu ada maklumat-maklumat yang telah dicatat oleh para ulama, terutamanya ahli-ahli sejarah. Siapa punya cadangan? Salman Al-Farisi. Jadi dia guna pengalaman dia, kepakaran dia untuk menyelamatkan tentera Islam daripada diserang habis-habisan oleh pihak musuh. Hampir sebulan juga tentera musuh tunggu, cari jalan, tak lepas. Dan akhirnya Allah hantar ribut putung beliung
yang dahsyat. Ya. Baik. Jadi dalam bidang apa sahaja kita berada nanti, sumbanglah ataupun manfaatkan bidang itu, kepakaran itu, kemahiran itu untuk Islam. Dia begitu. Suka saya berkongsi, terutama untuk anak-anak. Satu ketika dahulu ada seorang pelajar, ni kita ulang-ulang bagi ingat, kadang lupa kan. Tahun 2008, lama dah tu. Ada seorang pelajar daripada Kelantan, pelajar perempuan, bacuk. Dia dapat SPM 20A. SPM dia 20A. Wartawan tanya, awak nak jadi apa? Apa cita-cita awak? Soalan tu soalan biasa, soalan standard. Tapi nak dengar daripada mulut pelajar 20A. Pelajar perempuan. Dia jawab apa? Saya jadi apa tak penting. Tak penting pun. Mungkin saya jadi saintis, jadi pensyarah, jadi lawyer, jadi pakar bedah, jadi cicak man. Jadi apa tak penting. Yang penting saya nak menyumbang sesuatu untuk Islam. Tengok ayat dia. Pegang ayat ni anak-anak. Ya. Jadi apa tak penting, yang penting halal lah. Ya. Jangan korang jadi gigolo pula. Ya. Jadi benda-benda pelik. Maksudnya yang halal. Itu rezeki masing-masing. Ada orang dalam bidang profesional, ada orang meniaga, ada orang macam-macam kerja kampung. Tak apa, tak penting. Yang penting apa sumbangan kita untuk Islam? Apa sumbangan kita untuk negara, untuk anak bangsa, untuk komuniti, masyarakat? Apa yang kita buat untuk menarik masyarakat kenal Islam? Apa yang kita buat untuk menarik ahli qaryah dekat dengan masjid? Itu yang penting untuk difikirkan. Ya. Jadi ini maksud kecuali tadi. Kecuali, melainkan orang yang mengurus dunia, dia mengurus itu dalam keadaan dia fikir Islam. Yang tu selamat. Ya. Ustaz satu ketika dahulu, anak-anak, masa di Semenanjung lah, di Ipoh, ada setengah-setengah penganjur, bila mereka jemput ceramah, minta ceramah kan, dia orang suruh sediakan PowerPoint, slide. Tahu slide yang pampang dekat skrin tu? Buatlah PowerPoint. Ustaz memang buta IT masa tu. Tahu buta. Tak tahu IT nak buat slide, nak buat PowerPoint. Kalau power root tahulah. Hak minum tu kan. Jadi kita terpaksa minta khidmat kawan-kawan yang dalam bidang IT. Sebab tu kita perlu ada semua kepakaran dalam bidang apa saja. Jadi dialah tolong buat. Okey, ustaz nak slide macam mana? Apa tajuk? Ustaz nak slide yang terbang ke, yang hurufnya keluar macam-macam ke? Dia buatlah. Kita pun tengok. Kan? Lepas tu dah siap. Okey, ustaz tekan ni lagi, ustaz tekan ni nanti. Nanti nak tukar. Ada tak saham dia? Ada tak saham dia? Ustaz berceramah, dia tak pandai ceramah barangkali, tapi dia tolong buatkan PowerPoint. Ada saham dia. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Baik. Itu dia bagi contoh. Sikit lagi. Sebaliknya, seseorang yang menyibukkan dirinya untuk memikirkan hal ehwal akhirat, kata Sayyidina Osman, akan menyebabkan hatinya terang benderang. Nur tadi, nur, Allah limpahkan nur, sehingga dengan mudah hidayah dan irsyad Allah. Irsyad ni bimbingan, rasyada.
menuntun dirinya ke hadrat Tuhan. Jadi siapa yang sibuk fikir pasal akhirat, hatinya insya-Allah akan terang benderang, disirami nur dan mudah mendapat hidayah taufik bimbingan dari Allah. Jadi cuba kita cek, kita muhasabah. 24 jam yang Allah beri setiap hari, kita banyak fikir pasal dunia ke fikir pasal akhirat? Berapa peratus cuba kita sendiri hisap? Itu orang panggil muhasabah kan. Apa makna fikir akhirat, Ustaz? Fikir akhirat ni bermula dengan memikirkan apa nasib kita dalam kubur nanti. Start mati nanti, hatta mati itu sendiri kita fikir. Kita mati nanti husnul khatimah ke su'ul khatimah. Macam mana kita mati? Di mana kita mati? Lepas tu dalam kubur, apa nasib kita duduk seorang-seorang? Mak tak ada, ayah tak ada, kawan tak ada, cikgu tak ada. Duduk seorang diri. Kita susah hati fikir, ya Allah, selamat ke tak selamat nanti, ya Allah. Nah, itu yang muda-muda kecil-kecil ni struggle, pulut hafal Quran, belajar ilmu fardu ain, kuasai bahasa Arab. Supaya apa? Supaya mudah masa depan kita dalam kubur. Dah di kubur fikir pula di padang mahsyar nanti, adakah kita layak duduk bersama dengan rombongan Nabi? Adakah kita ni direzekikan untuk dapat syafaat Nabi? Fikir. Duduk sebelum tidur, ya Allah, dapat ke nanti aku minum air telaga Kausar? Macam mana ketika aku berhadapan dengan Allah, ditanya satu persatu apa yang kita buat di dunia, kita akan bersawab-jawab. Fikir benda tu. Bagi yang dah berkahwin, yang ada anak-anak macam Ustaz, ada anak 6 orang, duk fikir apa nasib anak-anak dekat padang mahsyar. Jangan fikir nasib anak-anak kat dunia aja. Masa depan dunia satu hal, tapi yang lagi penting masa depan akhirat. Ya. Anak kita kalau kat dunia masuk universiti, sonok. Oh sonok kalau dulu-dulu buat kenduri, masuk UM, masuk UKM. Begitu juga kita nak pastikan anak-anak kita masuk syurga. Anak kita kalau masuk penjara sebab jenayah, sonok ke tak sonok mak ayah? Allah sedih. Malu pun satu hal, malu. Nak keluar kampung pun segan. Lebih takut lagi kalau anak-anak masuk neraka, penjara yang lebih dahsyat. Jadi cara fikir kita begitu. Jangan fikir satu hala sahaja, dunia je one way, jangan. Bahkan seolah-olah Sayyidina Osman nak beri kita satu petua, tips. Ini tips ya, macam mana nak cerahkan hati kita, nak jadikan hati kita ni hidup dengan nurullah. Kena sentiasa fikir akhirat, fikir kubur. Ya. Ada seorang pelajar, dia ni dalam akademik tak berapa pandai sangat. Sebab manusia ni tak sama kan, ada yang pandai, yang cerdik, yang pick up, ada yang sederhana, ada yang slow. Jadi ada seorang pelajar ni, dalam bab akademik, bahasa Inggeris, matematik, apa semua, dia biasa-biasa je. Tapi dia pulun bab Quran. Dia pulun bab hafalan Quran. Ya. Bila cikgu dia tanya, kenapa awak pulun Al-Quran, lebihkan ilmu agama? Dia kata apa? Cikgu, saya tak dapat nak banggakan mak ayah saya dalam bidang akademik. Kalau hari penyampai hadiah, memang nama dia tak ada lah. Nombor 1, nombor 2, nombor 3 daripada belakang, ya, bukan daripada depan. Tapi mungkin saya boleh banggakan mak ayah saya di akhirat nanti dengan saya baca Quran, dengan saya hafal Quran. Allah akan pakaikan mahkota yang berwarna berseri-seri, bergilang gemilang kepada mak ayah saya. Nampak? Budak lagi, tapi dia boleh fikir akhirat. Nak banggakan mak ayah di dunia mungkin tak capai piawaian, tapi boleh banggakan mak ayah kita di akhirat dengan sentiasa baca Quran, hafal Quran. Sebab ada hadis yang menyebut mak ayah akan dipakaikan satu mahkota yang hebat dengan asbab anaknya membaca Quran, menghafal Quran. Jadi anak-anak, adik-adik, walaupun penat belajar tahfiz,
Tapi niatkan begitu. Aku nak gembirakan mak ayah aku di akhirat nanti. Mak ayah dah bersusah payah, tambah mak kita. Ya, kita ni berhutang nyawa dengan mak kita waktu mak kita melahirkan kita dahulu. Nyari-nyari mak kita nak mati, melahirkan kita. Jadi apa salahnya kita sebagai anak membalas jasa mereka dengan cara belajar Quran betul-betul, hafal Quran betul-betul. Habis baca Quran, berdoa niat, ya Allah, sampaikan pahala yang aku baca ni kepada mak ayah aku. Apatah lagi kalau mak ayah kita yang dah meninggal dunia. Ya, sampaikan pahala bacaan Quran ini kepada arwah mak kita atau ayah kita. Ya. Bagaimanapun tentunya sudah pasti apa yang dia fikirkan tentang akhirat tersebut tidak bertujuan untuk kepentingan dunia semata-mata, dan ia lakukan hanya semata-mata ingin mendapat redha Allah. Itu semestinya lah. Apa sahaja yang kita buat, niat utama adalah untuk mendapat redha Allah. Illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Liwajhillah. Kita buat sesuatu, niat utama kita adalah untuk mendapat redha Allah, kasih sayang Allah, cinta Allah, rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis, selesai. Yang keenam daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kita berhenti situ, ya. InsyaAllah panjang umur, ada rezeki kita akan sambung. Ya. Kalau dapat tiap-tiap bulan kita sambung, kalau tak dapat tiap bulan mungkin 2 bulan sekali, begitulah. Yang penting tak putus hubungan, insya-Allah. Ya. Ada soalan sekiranya ada? Sebelum kita tutup kuliah. Al-hunaka fi soal? Ayul muskilah? Any question? Ya. Fahim tu? Boleh faham? InsyaAllah. Ya. Mudah-mudahan Allah beri kita kefahaman yang baik, ya, dan mampu untuk kita amalkan dan kita sampaikan pada ahli keluarga kita, kepada kawan-kawan kita, insya-Allah. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian. Mohon maaf, jutaan kemaafan di atas segala kekurangan. Dan seperti biasa, kuliah saya, program saya Jumaat, Sabtu, Ahad di Sarawak ini disusun oleh kekanda saya Dr. Hazman di bawah NGO Puitis. Jadi bagi tuan-tuan yang ada lebihan rezeki, yang bermurah hati untuk infak, ya, untuk menyumbang, kita ucapkan jazakumullah khairal jazak. Mudah-mudahan Allah berkati harta kita, rezeki kita, dan mudah-mudahan sumbangan kita yang kita hulurkan itu menjadi saham, ya, yang akan kita tuai di negeri akhirat, insya-Allah, dengan pahala yang Allah takkan sia-siakan bagi hamba-hambanya yang berbuat baik. Ya, boleh ambil nombor akaun yang tertera dekat dia punya poster tabung tu. Ya, tuan-tuan pun dah maklum dah. Ya, boleh sebar-sebarkan lagi kepada kawan-kawan kita, kepada saudara mara kita, kenalan kita yang mungkin bertaraf jutawan, hartawan, yang pemurah. Bagi maklum kepada mereka supaya sama-sama kita dapat menyumbang, ya, untuk aktiviti-aktiviti dakwah, aktiviti-aktiviti pembangunan pondok, madrasah, dan aktiviti-aktiviti kebajikan, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Kita akhiri dengan sama-sama membaca tasbih kafar dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha